Bersua kembali dalam Lensa IPT, masih lagi bersama dengan Dr. Iskandar. Topik membentuk mahasiswa madani. Doktor, tadi kita dah cakap berkenaan dengan pendekatan universiti kepada pelajar, pendekatan pensyarah kepada pelajar sendiri, macam mana mungkin kaedah lama dan kaedah baru itu dua kaedah yang berbeza, namun matlamatnya sama untuk menjadikan graduan itu graduan yang menepati kehendak industri dan juga kebolehpasaran graduan dekat universiti itu sendiri melonjak naik. Dan itu sebenarnya KPI-KPI universiti yang kita akan bincangkan selepas ini, insya-Allah. Tapi kita nak tahu juga, mungkin kali tadi doktor cakap berkenaan dengan kita ada sentuh bab kerjaya. Mungkin kita pergi ke bawah sikit di dalam universiti, kebajikan mahasiswa itu sendiri bagaimana? Untuk kebajikan mahasiswa kita di Hal Ehwal Pelajar, terutamanya kita memang melihat kepada kebajikan pelajar in terms of monetary dan juga pelajar-pelajar especially yang B40 lah, sebab kita dalam UM ni 60% pelajar mahasiswa degree merupakan B40 students. Jadi pelbagai inisiatif dan juga pelbagai bantuan kita dah salurkan kepada mahasiswa. Yang pertamanya kita bagi laptop percuma kepada golongan B40 yang amat memerlukan. Kita juga bantu in terms of free internet access kepada pelajar. Kita juga bantu pelajar in terms of food bank, di mana kita di UM memang ada food bank yang dikawal selia oleh pegawai Hal Ehwal Pelajar dan juga dimonitor oleh KPDN HGP. Dalam masa yang sama, pelbagai lagi kebajikan jika pelajar menghidap penyakit yang serius, yang kronik, yang perlukan operation, dan juga kita bantu. Dan juga hairat kematian pelajar, sama ada ibu bapa ataupun pelajar itu sendiri. Doktor, bila sebelum kita berehat tadi, kita ada sebut juga berkenaan dengan digitalisasi dan sebagainya kan. Saya teringat UM dia memang famous tuan-tuan perempuan berkenaan dengan mogok student. Saya rasa macam doktor sendiri pun daripada UM, mungkin doktor sendiri pun pernah terlibat dulu ni masa degree. Tapi kita nak bezakan, mungkin daripada zaman doktor mereka membuat demonstrasi di fakulti, mungkin di HCP sendiri mereka buat demonstrasi menuntut hak mereka untuk didengar. Tapi sekarang ini mereka lebih kepada mungkin handphone dan sebagainya untuk menyuarakan pendapat mereka, dan situasi berbeza, kaedah berbeza, namun sama, mereka ingin suara mereka didengar. Pendapat doktor macam mana? Saya unfortunately tak terlibat banyaklah masa zaman student dulu. Jadi tapi bila saya duduk di HGP, pelbagai reaksi dan juga pelbagai orang kata telatah lah yang kita nampak daripada perwakilan mahasiswa. Jadi beza zaman dulu dengan sekarang ni, especially in terms of dia punya digital teknologi yang kita ada pada zaman dulu dan pada zaman sekarang. Zaman sekarang, apa-apa yang ingin disuarakan hanya boleh tulis di Facebook sendiri ataupun di Instagram sendiri, buat Twitter sendiri sebagainya. Kita boleh tag menteri, kita boleh tag ministry, kita boleh tag anyone. Betul. Padahal zaman dulu kita tak ada digital teknologi di mana kita boleh, kita hanya paling power pun nak hantar surat kepada menteri, which takes a lot of time. Betul. Jadi itu adalah antara beza dia. Dan cuma zaman dulu kita hanya buat demonstrasi di dalam UM. Zaman sekarang kita boleh menyuarakan pendapat ataupun menyuarakan suara sehingga ke Dataran Merdeka. Jadi itu adalah sedikit sebanyak impact daripada digital transformation yang kita ada daripada zaman dulu hingga ke zaman sekarang. Kalau lihat dulu, mungkin belajarnya agak agresif kalau kita sebut. Sekarang ni mungkin agresifnya kurang secara fizikal, tapi dalam mayanya memang hebat, lantang bersuara. Dari segi sekatan tu macam mana? Mungkin dulu kita ada perkara kita boleh sekat, kita boleh halang. Tapi kalau di media sosial macam mana? UM, kita lagi HCP UM sendiri nak berhadapan dengan perkara-perkara macam ni? Itu memang tough lah, secara generalnya memang tough untuk kita sekat. Sebab kita ada AUKU, di mana AUKU itu membenarkan pelajar untuk berpolitik. Dan juga hak bersuara sebagai seorang pelajar tu tiada masalah lah untuk universiti dan juga untuk pelajar menyuarakan apa-apa pendapat. Sebab itu asalkan selagi tidak mencemarkan nama universiti. Betul. Saya bila kita sebut dengan AUKU sebagainya, saya teringat kata-kata yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan kalimah yang beliau sering sebut, iaitu karamah insaniah. Jadi macam mana Doktor
melihat dengan cara yang terbaik untuk kita nak implement benda ni untuk membentuk sebuah mahasiswa madani itu sendiri? Kalau ikutkan pendapat saya ataupun ikut pemahaman saya, karamah insaniah ni bermaksud kemuliaan insan. Betul. Okey. Jadi untuk karamah insaniah ni, dia punya cabaran dia tadilah betul. Jadi dan juga bila dia melibatkan masalah-masalah tadi, dia sebenarnya lebih fokus lebih cenderung kepada keintelektual mahasiswa tu sendiri. Jadi itu yang kita perlu kukuhkan. Betul. The stronger your mind, the better your adab lah, lebih kurang. Jadi untuk konsep karamah insaniah ni lebih maksud kita nak cuba untuk menyatukan segmen rukun negara dan juga falsafah pendidikan kebangsaan lah, untuk kita rangkul bersama dalam konteks ni. Jadi pada pandangan saya, siapa ataupun yang perlu untuk tackle this issue is basically kementerian dan juga universiti. Jadi mereka ni, dua entiti ni adalah orang kata entiti yang paling penting sekali untuk membantu kita in terms of membantu pelajar develop. Jadi saya percaya di KPT, terutamanya di bahagian mahasiswa holistik, akan hadir dengan intervention untuk intervention untuk program ini dilaksanakan supaya amanat dan juga azam yang berhormat Menteri KPT dapat dilaksanakan. Sebab kita kalau tengok dia punya azam, dia ada 11 kan. So mungkin fokus kita lebih kepada azam yang ke-9, yang ke-10 dan juga yang ke-11. Di mana ada student empowerment tu. So kita try to look into that azam and try to tackle this issue lah. Okey, baik. Baik, Doktor, kita ada lagi beberapa minit sebelum kita berakhir slot ni. Jadi, rangkumannya, Doktor, mungkin dalam keadaan kita mendepani satu cabaran global dan juga digitalisasi dalam era kita kata metaverse sekarang ni, pandangan Doktor sendiri, adakah generasi sekarang ni mampu mendepani dalam konsep Malaysia Madani itu sendiri? Saya percaya global digitalisasi ni mampu memberikan impact sama ada positif atau negatif, tertakluk kepada individu itu sendiri sebenarnya. Jadi dan perkara ini sebenarnya tidak boleh dipandang ringan. Kalau kita tengok dekat mamak ataupun dekat mana-mana, kebanyakan masa kita lebih kepada memegang handphone banding kita berborak dengan orang sebelah, walaupun kita duduk sebelah-sebelah je pun. Jadi untuk mahasiswa, saya percaya dan saya yakin majoriti daripada mahasiswa ni lebih menggunakan digitalisasi ni untuk pengangkutan awam, perniagaan seperti dibuat TikTok dan juga bukan berjoget. Jadi dan perkhidmatan sosial awam dan juga urusan transaksi wang lah. Jadi dan maklumat yang kita dapat daripada digital transformation ni sebenarnya sangat overwhelming. Dan bila dia overwhelming, dia boleh menjadi sama ada impact positif atau negatif dan juga akan mengganggu kepada mental well-being. Bila mengganggu pada mental well-being, dia akan efek kepada health well-being jugalah. Betul. Jadi dan ada juga mahasiswa yang bukannya T20 dan juga M40 yang lebih pada B40 tak mampu nak keep up dengan teknologi yang sedia ada. Jadi dan juga perkembangan pembelajaran, kita ada AR, VR dan juga macam-macam platform juga sebahagian daripada elemen digital lah. Baik. Banyak sebenarnya untuk kita nak kupas berkenaan dengan mahasiswa Madani ini. Kalau kita kupas satu persatu, urupnya itu memang agak panjang. Kita akan bawakan episod ke episod. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Dr. Iskandar Abdullah, Pengarah Pusat Kebalipasaran Graduan dan Kerjaya PKGK Universiti Melayu, kerana sudi meluang masa bersama dengan kita bercakap berkenaan dengan membentuk Malaysia Madani. Terima kasih. Terima kasih banyak. Doktor, semoga berjaya mengawal keadaan di UM. InsyaAllah. Kita cuba yang mana yang termampu. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Kepada penonton Inside IPT, jangan ke mana-mana sebab kita ada satu lagi slot bersama dengan Dr. Rosita dan juga Kaisah selepas ini berkenaan dengan kurikulum masa hadapan.